Gitu dah hak Jawi baru dah. Dan adalah sebab saya ni hak Jawi lama ni, dan oleh mazhab ahli sunnah gitu. Dan oleh cuma yang saya belajar dengan almarhum tugu saya nya, oleh tu wak bulat adalah. Jadi hak Jawi baru tu comel. Ni saya ni Jawi lama. Hak Jawi baru tadi muka surat 13. Hak Jawi lama ni saya muka surat 15 dah sekarang. Sekarang sudah muka surat 15. Hak Jawi baru muka surat 13. Di muka surat tak sama. Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ni, ada tempat pengajian saya beritahu muka surat mengikut hak Jawi lama lah. Saya tidak sedar bahawa hak saya pakai Jawi tu dengan hak Jawi hak duk pakai ramai-ramai tu lain. Saya tak sedar. Jadi beritahu muka surat, beritahu baris. Kemudian dalam ramai-ramai tu tak ada bunyi. Ustaz tak ada kami cari. Tak ada, senyap je. Lama jugalah saya beritahu muka surat baris, muka surat baris. Yang sebenarnya muka surat tak sama, baris muka surat tak sama, tak kira baris tu, muka surat tak sama. Dan sekarang ni hak Jawi baru muka surat 13. Hak saya ni muka surat 15. Jawi juga, tapi Jawi lama sikit lah. Bukan lama benar ni, lama sikit. Jadi saya tak perasan lah, saya ingat ke apabila kita Jawi ni kok, walaupun cetakan lain, walaupun Jawi tu hak baru, hak lama kok baru ke, di muka biasa muka surat samalah. Macam kitab Usyahul Afrah yang saya mengajar hak kemarin tu di masjid dia burung tu, hak saya pakai Jawi lama, hak orang pakai ni Jawi baru. Muka surat sama, baris sama, cuma terkadang hak lama tu banyak salah. Hak saya pakai tu, hak Jawi baru tu dia sudah molek. Gitu. Tapi muka surat sama, baris sama. Hak ni Faridah ni lain. Hak saya pakai ni memang muka surat lain, baris pun lain, tapi kelas tu tak ada seorang pun tanya. Lama macam mana tahulah, jadi timbul tu perasaan sayanya kena lain. Dan saya ni belajar dengan tu guru. Saya belajar betul lah. Seorang tu guru je beritahu muka surat dengan baris. Ramai-ramai tu guru tak ada beritahu muka surat dan baris. Buka kitab, mula. Buka kitab, mula. Muka surat, baris. Kenapa nak beritahu? Masing-masing ada kitab kan? Maknanya, saya ingat sangat betul benarnya, seorang je tu guru saya yang beritahu muka surat, beritahu baris. Almarhum Pak Sumit Gunung. Dia beritahu muka surat, dia beritahu baris. Jadi saya pun kira-kira duk mengajar orang kampung ni, mulanya saya tak beritahu juga muka surat dengan baris. Sebab belajar dengan kebanyakan tugu saya nya tak ada beritahu muka surat dan baris. Dan memang saya tak beritahu asalnya. Tapi lama-lama tak jadi. Mengajar 10 minit dah, 15 minit dah, duk cokek tak habis lagi. Duk cokek, duk ganggu kawan sebelah. Duk cokek, duk surat berapa? Dah 10 minit dah mengajar. Tak selesai juga. Maknanya manja. Manja ni kena beritahu muka surat, beritahu baris. Lama-lama kena bawa kitab kepada orang nak belajar. Tak sungguh ni. Tak tunggu saya ramai-ramai tak ada. Beritahu muka surat, baris tak ada. Tapi tak apalah, kita kira masyarakat kira gitulah. Beritahu muka surat, beritahu baris. Kebetulan pulaknya kita ni ada live FB sama telah lah. Beritahu muka surat, beritahu baris. Kalau kebetulan orang ambil rakaman hok mana-mana tu, ambil rakaman lah mana-mana, beritahu kitab Faridatul Faraid, muka surat berapa, baris berapa. Jadi kalau orang ambil rakaman, jadi taklah terkia-kia nak cari mana lebih mudah gitulah, sesuai dengan masa kita.
Jadi hak Jawi lama ni memang kalau ada saya terbaca tak sama dengan hak Jawi baru tu, maklumkanlah. Tapi hak ni memang saya baiki dah. Dan adalah hak asalnya hak saya lah. Dan oleh dan adalah mazhab ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dihazahkan atas serta maktuf dia. Ahli sunnah wal jamaah. Maklum lah tu. Dihazah atas dengan maktuf dia. Kenapa? Kerana maklum dah. Ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan pada pembicaraan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah pegangan Nabi SAW dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, pegangan yang pertengahan. Pegangan yang pertengahan antara Jabariyah dan Mu'tazilah Qadariyah. Sebab perbuatan hamba yang ikhtiariyah maka berlaku padanya 3 mazhab. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab Jabariyah dan mazhab Mu'tazilah Qadariyah. Mazhab ni jalanan ataupun aliran. Jadi yang terpesong pun panggil mazhab juga. Panggil jalanan, panggil aliran jugalah. Tapi jalanan, aliran yang Mu'tazilah. Jadi pada perbuatan hamba yang ikhtiar ni berlaku padanya 3 mazhab. Ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Dan adalah mazhab ahli sunnah itu pertengahan, ini pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Dan seolah-olahnya ahli sunnah wal jamaah ni seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahi, padahal keadaan ahli sunnah wal jamaah laban dan bersih. Dan seolah-olahnya ahli sunnah wal jamaah ni seolah-olahnya pertengahan dikeluarkan antara darah dan tahi. Antara darah tu Jabariyah dan tahi itu Mu'tazilah Qadariyah. Hal keadaan ahli sunnah wal jamaah laban dan bersih. Laban susu dan bersih. Susu yang bersih. Hak Al-Quran sebut labanan tahiran sa'igan lisyaribin. Al-Quran sebut labanan tahiran, susu yang bersih, sa'igan lisyaribin, yang selera, yang mudah, yang sedap bagi orang yang minum. Itu ayat Quran. Labanan tahiran, susu yang bersih, sa'igan lisyaribin. Mana apa ni? Selera, sedap bagi orang yang minum. Jadi ahli sunnah ni laban, susu dan bersih. Laban. Dia macam lepas lah. Saka se tau. Saka lah. Saka ke saka? Saka tau. Saka. Terenung. Saka. Lopong kata kan. Sako ni sako. Sako. Sako tu hok beli ikan tu. Tu sangkar. Sako tu hok beli ikan sungai. Sungai tu Teluk Menara apa semua tu lah. Tu sako. Sangkar tu. Ni sakar. Sakarun ni gula. Labanun susu. Memang terkadang orang cakap labang. Labang. Kita labang.
Terengganu saka pun tak ada Terengganu. Ada mi? Ha? Ada? Ada sebut? Ha? Mana? Ha? Oh, mana dia cakap saka? Ha? Kan Haji? Saka? Orang dulu tau. Orang dulu saka lah. Orang budak lain tak kenal saka. Labang? Labang orang kita kurang. Labang susu. Saka gula. Sakarun, sakar. Sakar. Laban bahasa Arab juga. Labanan tahiran sa'iran lisyaribin. Susu yang bersih, yang sedap bagi orang yang minum. Jadi daripada ni dikeluarkan antara darah dan tahi, hal keadaan ahli sunnah jemaah laban dan bersih. Dia gini, dia daripada makanan. Daripada makanan ada yang jadi susu, ada yang jadi darah, ada yang sisanya jadi tahi. Daripada apa yang kita makan. Sebab susu ni terhasil daripada makanan. Susu ni terhasil daripada makanan. Kalau tak ada makanan, tak ada susu. Sebab itulah hukum fiqhnya bagi perempuan yang menyusu di bulan Ramadan, kalaulah berpuasa menyebabkan susu kering, maka anak tu akan kelaparan. Maka ibu tu syarat membenarkan berbuka. Syarat membenarkan berbuka sebab apabila tidak makan berpuasa, maka tak ada susu, budak jadi lapar. Ada ni. Cuma dalam hukum fiqhnya syarat membenarkan berbuka yang kemudiannya bukan hanya wajib diqadakkan, kena bayar fidyah cupok sari. Beras cupok sari, secupok Baghdadi 675 gram bagi pada fakir miskin. Sebab ibu ni berbuka puasa bukan kerana dia, kerana orang lain. Dia gitu hukum fiqh ni. Kalau berbuka puasa kerana diri sendiri, maka hanya wajib qada, tidak kena fidyah beras. Tapi kalau berbuka puasa kerana orang lain, orang lain ni anak ni lah, anak kecil ni kira orang lain lah. Jadi ibu berbuka puasa kerana dia, tidak kerana orang lain. Maka selain daripada wajib diqadakkan, wajib kena bayar fidyah. Tetapi kalau ibu menyusu tu bukan masalah anak sahaja. Ibu tu sendiri pun dalam keadaan menyusu anak, dia sangat keletihan. Dia tak boleh nak menyusu anak kalau dia dalam keadaan berpuasa. Jadi dia berbuka puasa kerana maslahat dia dan juga kerana susu maslahat anak. Maka ni qada saja je, tak ada fidyah. Walaupun kerana anak juga, tapi capur kerana dia sama, kerana maslahat diri. Itu hukum fiqh lah. Ada ni macam perempuan yang hamil lah. Dia perempuan yang hamil ni dia alahan sangat, maka dia syarat membenarkan dia berbuka kerana keselamatan ibu tu sendiri. Maka hanya qada saja. Ibu segar, tapi atas pesanan doktor untuk masalah anak dan perut ni adalah kerana dia, maka doktor nasihatkan jangan berpuasa. Tapi ibu ni kalau berpuasa dia gagah, tapi dia berbuka kerana orang lain, kerana anak dalam kandungan, maka selain daripada wajib diqadakkan, itu tetaplah qadak tu, dia wajib kena bayar fidyah. Itu hukum fiqh. Kalau ibu hamil tu sendiri pun tak mampu berpuasa kerana alahan, capur pula dengan masalah anak, maka yang wajib hanya qadak saja, tak ada fidyah. Ada ni, dia fiqh dia gitulah. Jadi sekarang ni daripada makanan tu jadinya susu, jadinya darah, jadinya tahi. Jadi daripada makanan ni keluarlah ahli sunnahnya umpama susu. Jabariyahnya diumpamakan dengan darah. Mutsalah qadarnya tahi terus.
tahi. Hak Mu'tazilah Qadariyah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah Qadariyah hak ni sesak sangat. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni betul diumpamakan dengan tahi. Adapun Jabariyah ni tidak ada ulama yang menghukumkan kafir, maka diumpamakan dengan darah. Daripada darah ni jadi air mani. Mana darah ni walaupun darah ni hukum fiqhnya najis, tapi darah ni kira hak daripada makanan keluar hak baik lagi lah. Sebab darah ni siapa ke derma benar orang nak pakai darah. Kan ada orang nak pakai tahi. Kalau tahi ayam tu orang pakai lah, tahi lembu tu orang pakai lah buat baju. Buat baju. Jadi antara darah tahi, hak paling comel susu. Jadi buat seolah-olah. Jadi daripada makanan yang kita makan jadi susu, jadi darah, hak sisa tu jadi tahi. Jadi ahli sunnah ni seumpama susu yang bersih, yang selera untuk diminum. Mu'tazilah Jabariyahnya darah. Darah ni najis. Kan darah najis kan? Darah najis. Mana kalau darah tu darah di tubuh kita ke najis, kena jaga molek. Darah gusi ke najis, kena jaga molek. Gusi lah berdarah, bukan gigi berdarah. Gigi berdarah. Betul gigi berdarah? Mana ada darah gigi? Yang berdarah tu gusi. Disebut gigi berdarah. Atau najis. Wajib kena mana? Kena ludah. Kena ludah. Telang air liur bersama dengan darah hukumnya haram. Kalau dalam solat batal solat. Kalau dalam bulan Ramadan sehari batal puasa. Wajib kena ludah. Kemudian wajib kena berkomor dengan air mutlak. Kita ludah, air liur sudah menjadi putih, tak suci lagi ke mulut kita. Kita balik pada hukum fiqh. Nak menyucikan najis ni, dia kena pakai air apa? Air mutlak. Air liur air mutlak ke? Ada. Jadi mulut tu masih lagi hukum najis. Telang air liur hukumnya haram. Kalau dalam solat batal sembahyang, kalau bulan Ramadan batal puasa. Walaupun air liur tak ada darah, sebab air liur tu masih lagi hukumkan najis. Wajib kena berkomor. Lepas tu barulah boleh telang air liur, mulut bersih dengan air mutlak, bukan dengan air liur. Mereka syarat memaafkan kalaulah contohnya buat pembedahan gusi. Jadi kalau berkomor, dia akan terbuka. Maka waktu syarat membenarkanlah tanpa berkomor boleh telang air liur. Mana darah tu najis. Mana Jabariyah ni masih lagi sesat. Tapi Mu'tazilah Qadariyah umpama tahi. Hak itulah hak sesat yang lebih berat, mengsyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Hak Mu'tazilah Qadariyah. Walaupun mana daripada makanan. Ini cerita asbab ni. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada tanpa menggunakan bahan. Ada? Itu pegangan kita. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Allah menjadikan susu, darah, tahi daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan makanan. Makanan itu hanya pada zahir. Ada ni. Sebagaimana Allah menjadikan manusia bukan daripada air mani, daripada tiada kepada ada. Tapi Quran menyebut khuliqam mimma indafik, khuliqam mimma immahin. Dijadikan akan manusia daripada air yang terpancar, air mani. Air yang hina, air mani. Itu hanya cerita zahir. Allah menjadikan manusia daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan bahan umpama air mani. Itu pegangan kita lah. Allah menjadikan pokok daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan benih. Itu pegangan kita. Jadi Allah menjadikan susu, Allah menjadikan darah,
Allah menjadikan tahi bukan daripada makanan kita. Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Bukan kalau berpegang, Allah menjadikan sesuatu menggunakan bahan, atau dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Kam muttasil pada perbuatan. Yang kita sebut mengelepasnya Mu'tazilah Qadariyah, dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak kam muttasil pada perbuatan, hak Mu'tazilah Qadariyah. Dan di antara kam muttasil pada perbuatan adalah Tuhan menjadikan tapi menggunakan bahan. Jadi situ ada kerjasama. Kerjasama macam mana? Kerjasama antara perbuatan Allah dengan makhluk Allah sendiri. Umpama makanan, umpama air mani, umpama benih. Itu makhluk Allah. Jadi Allah menggunakan makhluk untuk menjadikan makhluk. Atau dia panggil kam muttasil. Bersekutu antara perbuatan Allah dengan bahan. Bahan kalau di sini makanan lah. Makanan yang menghasilkan susu. Makanan yang menghasilkan darah. Makanan yang menghasilkan tahi. Jadi Allah nak menjadikan susu, Allah menggunakan bahan. Ini apa nama ni? Bekerjasama antara perbuatan Allah dengan bahan itu sendiri. Itu panggil kam muttasil pada perbuatan. Tapi cerita asbab seumpama ni lah. Maknanya dikeluarkan. Ahli sunnah ni seolah dikeluarkan daripada makanan tu. Daripada makanan kita makan, antara darah, jadi darah daripada makanan, dan tahi, jadi tahi daripada makanan. Hal keadaan ahli sunnah jemaah ni laban dan bersih. Laban susu yang bersih, yang terhasil daripada makanan. Itu hanya cerita zahir. Pegangan kita, Allah menjadikan daripada tiada kepada ada, tanpa berkongsi, bekerjasama dengan menggunakan bahan. Adapun kita yang buat kerja. Tapi nak menghasilkan kerja, kena ada barang yang kita nak buat kerja. Barulah terhasil apa yang kita nak buat. Kita ni mari nak buat kerja dah, tapi barang tak sampai. Boleh buat kerja? Tak boleh buat kerja lah. Kita nak buat kerja, kita kena ada barang yang kita nak buat kerja tu. Atau dia panggil apa tu? Bekerjasama. Macam perbuatan kita zahir itulah. Jadi Allah nak menjadikan sesuatu, Allah guna pakai bahan tu secara hakiki. Itu hanya pada zahir saja. Secara hakiki Allah menjadikan makhluk menggunakan bahan yang ianya makhluk Allah sendiri. Maka dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Mana duk cakap tu asbab belaka. Macam bicara hukum fiqh tu lah. Bila susu kering kerana tidak makan, tidak minum puasa Ramadan, maka syarak membenarkan berbuka puasa. Supaya bila makan dan minum, ada susu, maka anak tidak kelaparan. Mana apa ni? Kenapa syarat membenarkan berbuka? Untuk makan minum. Sebab tanpa makan, tanpa minum, susu akan kering, anak akan lapar. Bila dia berbuka puasa, dia makan, dia minum, maka ada susu, maka anak jadi kenyang. Semua tu cerita asbab belaka. Cerita asbab belaka. Ada ni. Tak ada sebut di situ susu kan, susu ni Allah jadikan daripada tiada pada ada. Tak. Kita akan cerita daripada makanan. Maka syarat membenarkan makan dengan berbuka puasa. Itu bicara asbab. Sini pun samalah ni. Bicara asbab. Macam terdahulu, jangan lupa terdahulunya didatangkan contoh perumpamaan bagi Jabariyah ni. Diumpamakan seperti satu bulu yang tergantung pada hawa, pada udara. Ditiup akan bulu tadi ni oleh angin, betapa dikendakinya, betapa dikendaki oleh angin. Jadi bulu tu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ditiup oleh angin. Walah bulu tu bergerak, bukan angin yang menggerakkan.
Itulah perbuatan Allah. Tapi kita ni, bulu tadi itu ditiup oleh angin, betapa dikehendaki oleh angin. Ini semua cerita asbab. Hakikinya bergeraknya bulu yang ringan tu bukan angin yang buat. Ini saya sebut berulang kali ni. Kalau cakap asbab hukum kafir ke apa, kau tu memang balik awal lah. Memang balik awal salah sangat, tak erti sangat, jahil sangat kau panggil. Quran ke, hadis ke, kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, semua sandar kepada asbab. Semua sandar kepada asbab. Kitab tasawuf pun semua sandar kepada asbab. Sandar pada ikhtiar dan usaha. Sandar pada tak usaha belaka. Kita belajar kitab tasawuf. Untuk membersihkan hati, kena pelihara anggota zahir. Pelihara anggota zahir yang 7, bawa-bawalah boleh bawa pada membersihkan hati. Membersihkan hati perbuatan Allah. Bukan kerana kita jaga anggota zahir. Tapi itu ikhtiar usaha. Bila mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki kita pelihara molek, maka membawa kita kepada memelihara hati. Itu semua sandar kepada asbab, ikhtiar dan usaha. Hakikinya hati terpelihara Allah yang buat. Bukan kerana datang daripada memelihara akal anggota zahir. Itu semua cerita asbab belaka. Ada ni. Dia kata kalau sandar pada asbab tu salah, tak tahu nak katalah. Berat sangatlah. Lepas tu kadang-kadang kita bicara kita tauhid. Bicara kita fiqh gitu juga. Kadang-kadang bicara kita fiqh lagi selik bab pegangan. Bicara baru ni di Masjid Ladang. Muskirun, benda yang memabukkan. Muskir yang ma'i'. Muskir yang memabukkan, yang cair, hukumnya najis. Umpama arak lah. Arak, benda yang memabukkan, yang cair, hukumnya najis. Muskir, isim fa'il, yang memabukkan. Ada ni. Muskir ni benda yang memabukkan. Dengan isim fa'il tu. Jadi benda ni yang memabukkan. Dari isim fa'il kan, yang memabukkan. Hakikinya siapa yang memabukkan? Allah Ta'ala. Tengok. Maknanya benda yang memabukkan, yang cair, hukumnya adalah najis. Benda yang memabukkan. Yang memabukkan tu perbuatan Allah. Arak ke, tuak masam ke, air ketung ke. Sekarang ni air ketung. Air ketung. Ada ni. Jawab pening-pening. Cakap pening-pening. Tu mabuk ketung. Dalam WhatsApp dan FB. Dalam WhatsApp FB jangan tulis pelik-pelik tu. Orang kata, ni mokcik ni mabuk air ketung ni. Dia popular air ketung sekarang ni. Bukan aruk. Mana kalau tulis pelik-pelik, ni mabuk air ketung. Jadi bukan arak yang memabukkan, bukan tuak masam yang memabukkan. Saya panggil tuak masam lah. Dia tak ada tuak masam. Cuma oleh kerana orang Terengganu ni dia bahasa tu bahasa Terengganu. Jadi hak turun pokok tu dia panggil tuak. Hak tengah perang ni panggil tuak masam. Maka dia pun jual tepi jalan. Tuak tulis tepi jalan. Bulan Ramadan pula dia jual. Bulan Ramadan tuak untuk berbuka puasa. Orang luar Terengganu mari tengok. Orang Terengganu berbuka puasa dengan tuak. Orang Terengganu mabuk. Tuak tu mabuk tuak tu. Yang sebenarnya itu bukan tuak, itu nira. Hak turun pokok tu nira. Tuak ni hak tengah hak peram, untuk peram. Tuak akhirnya jadi cuka nira. Hak tuak masam ni lah tuak. Tapi kita tak ni. Hak turun pokok ni tuak. Orang luar, tuak tu hak masam tu. Mana? Sekarang ni ada sikit lah. Kalau pergi bulan puasa lah, kalau pergi pasar tu ditulis dua. Nira sebelah, lepas tu sengkang, tuak. Nira tuak.
Tiba-tiba gitu. Jadi kalau main tengok, apa ni mabuk bulan Ramadan ni. Jual tuak. Tuak tu najis. Tuak masang. Tuak masang. Jadi memabukkan. Benda yang memabukkan. Dah. Makhluk tak boleh bekas. Jadi mabuk afa'alullah. Dan kemudian tuak yang diperam tu lama-lama jadi cuka nira. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Maka tuak ni cuka nira akan jadi suci. Ada ke benda jadi sendiri? Ada benda jadi sendiri? Dah, Allah buat belaka. Tapi kenapa tulis hadis sendiri? Tu pada zahir dengan tak buah obat. Tu makna itu pekong. Cuma cerita makhluk belaka. Cerita asbab belaka. Sebab tu hati kita banyak bergantung kepada asbab. Hati kita memang banyak bergantung pada asbab. Ni nak hari pagi di surah Iman ni. Bergantung pada kereta. Bergantung pada orang mari ambil. Keluar kan? Keluar-keluar Allah. Kereta anak ambil tak beritahu. Lepas tu macam nak pergi surah Iman. Bismillah. Lato-lakau. Siapa pintu surah Iman? Yelah, tu. Sebab yang menyampaikan bukan kereta. Yang menyampaikan perbuatan Allah. Sampai makam lah. Dia keluar-keluar, memang dia nak datang kereta. Orang sampai makam ni asbab dibuat macam biasa. Tapi bila kereta tak ada, kereta anak ambil. Dan macam mana mak nak pergi surah Imam? Tak apalah, Allah sampaikan. Sampaikan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Langkah turun tangga, siapa tangga surah Imam? Gimana? Maknanya bergantung kepada asbab. Tak ada kereta. Budak ni nak ambil kereta pun tak beritahu. Lepas tu mak lagi surah Imam lagi nak benda. Tak ada gila hari ni sebab tak ada kereta. Bergantung kepada Allah ke bergantung pada asbab? Memang bergantung pada asbab. Kereta pula kereta lah. Dereba mana dereba? Dereba duduk tidur dalam bilik lagi. Lepas tu nak pergi mana ni? Dereba tak ada. Dereba pula. Kena ada dereba lah. Ada dereba. Minyak lak lah tu. Minyak nak habis dah tu. Kena pergi kat minyak dulu. Nanti mati tengah jalan. Minyak pula. Panggil apa tu? Tak bergantung pada asbab. Asbab belaka kena. Tapi pegangan tetap dah Tuhan belaka. Ni sandar kepada asbab. Gantung pada asbab. Mudah-mudah bubuh syirik lah bubuh. Tu karuk sangat. Memanglah bergantung, yakin kepada asbab. Tak ada asbab, habis. Tak ada mari dah lah. Gantung pada orang mari ambil. Tunggulah. Ke ya Allah. Berdoa, ya Allah. Dah. Siapa? Lega. Gitu. Tak siapa. Apa tak siapa? Tak ingat nak ambil. Dah nak pergi mana lah. Mana apa tu panggil? Bergantung kepada asbab. Memang cerita asbab. Pegangan tetap. Jadi cerita asbab di sini kok, makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan, terhasilnya susu, terhasilnya darah, sisanya terhasilnya tahi. Jadi ahli sunnah buat perumpamaan susu yang bersih, Jabariyah yang terpesong tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Dan Jabariyah tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Maka Jabariyah diumpamakan dengan darah. Darah tu najis. Tapi darah tu mahal. Tak cukup darah di hospital. Kena umum untuk cari darah. Sebab apa? Tak cukup darah. Mahal darah tu. Jadi Jabariyah dia letak darah ni ringan sedikit. Tapi tetap akidah yang terpesong. Mu'tazilah Qadariyah ni mensyirikkan Allah pada perbuatan, diumpamakan dengan tahi. Sebab khilaf pada kafir. Jadi kita penghujung dah ni. Sayang nak tinggal pembicaraan bab perbuatan hamba yang ikhtiariyah ni. Yang bangsa pilihan. Yang mana kena amati sekarang bagai-bagai fahaman
yang terpesong pada persoalan perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang terang-terang qadariyah. Kemudian yang lebih sesat dari qadariyah, yang salah pengajian terundur kepada akidah jabariyah. Salah pengajian, belajar kitab-kitab tasawuf hakikah dengan guru yang tidak sebenar, maka terundur pada akidah jabariyah. Jadi sekarang ni ada kedua-dua aliran ni. Jabariyah pun ada, qadariyah pun ada. Dia begini, kita bicara dua, satunya bicara zahir, satunya bicara batin. Pada ni hak batin ni hak hakiki lah, hak zahir ni hak majazi. Zahir batin, hak zahir hak majazi, hak batin hak hakiki. Faham tak? Hak hakiki mudah je, yang sebenar. Majazi ni tupang letak gitulah. Saya pun tak reti nak terjemah majazi tu, sebab belajar pun tidak ada terjemahan, hanya sebut majazi. Jadi majazi ni kita kata letak saja, bukan hakiki. Macam sebut tadilah, daripada makanan jadi susu, jadi darah, jadi tahi, majazi. Daripada air mani jadilah manusia, itu majazi. Hakikinya Allah Ta'ala belaka. Tapi hak majazi, hak zahir, hak asbab yang Tuhan atur, begitulah. Daripada air mani maka lahirlah manusia. Tapi yang Allah jadikan secara menyalahi asbab, secara menyalahi adah, lahirnya Nabi Isa AS tak ada air mani pun. Hak Nabi Adam AS dengan tanah. Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa AS daripada tidak bercampur air mani. Jadi itu hak Tuhan perlakukan tidak sebagaimana adah. Hak adahnya yang Tuhan perlakukan sama-sama daripada air mani, percampuran air mani, maka lahirlah budak. Jadi Quran pun menyandarkan dijadikan manusia ni daripada air mani. Itu dipanggil majazi sahaja. Majazi sahaja. Allah Ta'ala menjadikan daripada tiada kepada ada. Allah sebagai Khalik yang menjadikan. Allah sebagai Khalik yang menjadikan ni daripada tiada kepada ada. Itu hakiki. Daripada air mani itu majazi. Itu hanya pada zahir. Itu beza antara satunya majazi, satunya hakiki. Hak majazi ni hak cakap harian kita itulah. Itu cakap majaz dipanggil. Isnad majazi. Isnadun majaziyun dipanggil. Isnad ni kita sandar kepada asbab. Majazi secara sementara. Secara letak saja. Majazi lah. Kita datang di surah Iman ni, naik kereta. Kereta lah yang kita sapa surah Iman, kita balik nanti. Itu majazi. Hakikinya gerak diam kita dalam kereta adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kereta yang bawa kita. Itu hakiki. Jadi kita ada satu zahir, ada satu batin. Yang zahir ni majazi, yang batin ni yang hakiki. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Kedua-dua kita berpegang. Hak zahir majazi, ikhtiar hamba, usaha hamba, kita berpegang di akidah. Hamba ada ikhtiar, pilihan. Hamba ada kasbun, usaha. Ikhtiarun, pilihan hati. Kasbun, usaha ni. Usaha gerak diam. Pandai ni. Jadi hak zahirnya, hamba ada ikhtiar dan kasbun. Ahlussunnah berpegang. Hamba ada ikhtiar dan hamba ada kasbun. Itu yang zahirnya, yang majazi. Tapi yang hakikinya, bukan kata ikhtiar usaha tak berkah. Diri ikhtiar usaha pun adalah hakikinya qada qadar. Kita Ahlussunnah berpegang. Hakikinya ikhtiar usaha hamba pun qada qadar.
Jadi kalaulah itu usaha hamba tu qada qadar, hamba tak ada apa-apalah. Memang hamba tak ada apa peranan pada batin hakiki. Hak zahir hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak majazi berpegang juga walaupun hakikinya tak ada. Tapi Jabariyah ni dia hanya ambil hak batin hakiki saja. Hamba langsung tidak ada pilihan dan perbuatan. Itulah hakikinya. Hak zahir dia buat. Jabariyah ditolak hak zahir. Dia ambil hak batin hakiki saja. Mu'tazilah Qadariyah pula hak batin hakiki mereka buang, mereka tolak, ambil zahir saja. Hak zahir hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Maka pilihan dan perbuatan mutlak hamba serta bekah. Bukan hak Tuhan. Hak Tuhannya hanya Allah Ta'ala jadikan kudrah, tenaga pada hamba. Dengan kudrah, dengan tenaga, dengan keupayaan, hamba memilih sendiri. Hamba yang melakukan sendiri. Bukan lagi perbuatan Allah. Tapi apa yang hamba pilih, apa yang hamba lakukan, tetap Allah mengetahui serta Allah menghendaki. Tapi Allah tidak melakukan. Allah tidak melakukan. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kita hak batin kita berpegang, hak zahir kita berpegang. Hak batin hakiki sekalian qada dan qada termasuk diri pilihan dan perbuatan hamba kita berpegang. Tapi hak zahirnya, hak majazinya, hamba ada pilihan dan perbuatan, wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba ada qada dan qada Allah. Apabila pilihan dan perbuatan hamba qada dan qada Allah, berarti hamba tak ada apa-apa sekara lah. Tak ada apa-apa sekara pun. Sebab sekalian qadar dan qada termasuk diri pilih hamba, termasuk diri usaha hamba. Nak letak tengah ni. Pertengahan, tapi pertengahan tengah ni payah. Dia ada mana? Hak haluan kanan ke haluan kiri ke gitulah. Hak kanan, hak kanan sikit Jabariyah. Memang hakikinya betul. Dan tidak ada ulama mengkafirkan Jabariyah. Haluan kiri hak sesat lebih teruk daripada Jabariyah adalah Mu'tazilah Qadariyah. Sebab itu mensyirikkan Allah pada perbuatan yang setengah ulama menghukumkan kafir. Ada ni. Ini hak pertengahan ni. Dia sekarang ni gitulah, dia ada melampau sebelah menyebelah. Dia melampau sebelah menyebelah sekarang ni. Ada golongan yang hanya ambil batin hakiki, tolak hak zahir. Ada golongan ambil hak zahir, tolak hak batin hakiki. Dia dua ni. Ada golongan yang ambil batin saja. Dia panggil puak batiniyah, dia panggil. Ambil batin saja, hakiki saja, zahir mereka tolak. Ada golongan hanya ambil hak zahir saja. Hak batin hakiki yang gaib mereka tolak. Ambil zahir saja. Hak batin hakiki ni gaib. Qada Allah ni gaib, mereka tolak hak gaib. Golongan batiniyah ni pula dia hanya ambil hak batin hakiki saja. Ditolak hak zahir. Hak ni puak Jabariyah yang berpunca daripada salah pengajian tasawuf hakikah yang timbul sekarang. Ada ni. Hak lagi ramanya hanya pakai hak zahir. Pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Apa yang hamba pilih dan lakukan bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Allah dan bukan perbuatan Allah. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat sampai masa di hari akhirat Allah Ta'ala akan balas. Ini hak banyak sekarang. Tidak terikat dengan qada, tidak terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kalaulah
Segala-gala terikat dengan qadar dan qada Allah. Ni saya ada baca dalam satu komen lah. Dia adalah dalam komen tu orang perempuan, dia menyandarkan apa yang berlaku tu kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka komen balah ni dia kata mokcik ni guna-gunakan Islam untuk menegakkan benang basah. Kena belajar lagi ilmu tentang Islam. Apa guna Allah turunkan nabi-nabi, rasul-rasul, Al-Quran kalau semua Allah Taala tetapkan? Kan sedap ayat dia tu kan. Jadi mokcik ni guna agama untuk menegakkan benang basah. Yang berlaku tu qada-qada, dia guna agama. Mana mokcik ni kena belajar lagi, dia kata. Ni hak dinaknya. Apa guna Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul? Apa guna Allah turunkan Al-Quran kalau semuanya Allah Ta'ala telah tetapkan? Allah tetap dah baik dan berjahat. Apa guna Allah turun lagi nabi rasul? Apa guna Allah turunkan Al-Quran kalau Allah tetap dah? Ni. Dan bawakan semua ni pernah dalam radio Aikim ni. Kalau Allah telah tetapkan, apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Ni. Tapi ni hak komen. Sebab hak yang menyandarkan pada qada dan qada tu nama orang perempuan. Bukan mokcik. Tapi mungkin mokcik tak tahulah. Tapi dia kata mokcik lah. Hak balah ni lah. Dia kata mokcik ni gunakan Islam untuk menegakkan benang basah. Mokcik dia kata sebab yang keluarkan kata qada-qada tu orang perempuan. Dia kata mokcik lah. Mana kena belajar lagi agama. Apa guna Allah turunkan nabi-nabi, rasul-rasul, Al-Quran kalau semua Allah Ta'ala telah tetapkan? Apa guna? Mana Allah belum tetapkan. Sebab itulah Allah bagi manusia akal. Suruh pilih mana jalan yang lebih baik. Bukan kata melakukan perkara jahat itu ketetapan Allah. Berani fitnah kepada Allah. Fitnah pada Allah. Ni siap tulisan ni. Fitnah pada Allah. Allah jadikan akal supaya kita pilih mana yang lebih baik. Tiba-tiba perkara jahat ketetapan Allah. Mana? Berani fitnah Allah. Fitnah Allah. Kata gua ni. Memang kita akan cerita bab akal. Disandarkan hukum taklif kepada hamba ni kerana Tuhan jadikan akal. Itu cerita zahir. Itu cerita asbab. Hakikinya akal tu makhluk. Makhluk tidak ada perbuatan pada hakikinya. Jadi akal yang sama, ada orang yang pakai akal pilih jalan molek. Hak pilih jalan buruk tu pun akal cerdik sangat-sangat pilih jalan buruk. Dengan akal ada orang pilih agama Islam. Dengan akal yang begitu cerdik, mereka tolak agama Islam, mereka ambil agama kafir. Ada ni. Dengan akal yang sama. Jadi itu pada zahir akal yang memilih. Tapi pada hakikinya segala-gala qada dan qada Allah. Itu batin hakiki. Hak ni orang tolak sekarang. Orang tolak sekarang hak zahir. Hak batin hakiki orang tolak. Dia hanya pakai hak zahir saja. Dan memang ayat-ayat menyandarkan kepada akal. Ayat menyandarkan, adakah kamu tidak berfikir? Adakah kamu tidak menilik? Kan Al-Quran menyandarkan, adakah kamu tidak berfikir? Kamu ada akal. Adakah kamu tidak nazar, tidak menilik mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Memang Al-Quran banyak menyandarkan kepada akal manusia. Itu hanya pada zahir. Jadi dipanggil majazi. Tapi hakikinya yang berlaku kesemuanya batin hakiki qadar dan qada. Ada ni.
Terlintas di akal ni pun qadar dan qada. Akal pun fikir-fikir qadar dan qada. Akal pun memilih qadar dan qada. Secerdik-cerdik manusia dengan nilai yang akalnya, dia memilih kepada agama kafir. Ada ni. Tapi terkadang memang ada orang yang dia orang apa ni? Tak jaga dari segi adab. Bila berlaku perkara yang salah, dengan mudah-mudah menyandarkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ia mudah-mudah menyandarkan perkara yang buruk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri Jabariyah. Mudah-mudah menyandarkan. Mari puak Mu'tazilah Qadah ni tolak terus hak batin hakiki. Ada ni. Tetapi dalam kita membicarakan apa-apa perkara berkaitan dengan apa yang berlaku, bab perkara buruk contohnya, memanglah kita kena imbangkan juga. Kita kena imbangkan juga. Maknanya imbang macam mana? Kena imbang kepada hak pegangan kita. Bab syariat itu kesalahan. Wajib kita kena marah. Wajib kita kena marah waktunya. Tapi jangan lupa segala-galanya yang berlaku adalah ketetapan Allah. Cuma apabila kita sentuh ketetapan Allah, kita jangan totok. Mana keburukan, mana kita ambil pengajaran molek. Hak salah tu syariat salah, kita letak hukum salah. Kena ambil pengajaran molek. Kemudian selesainya, jangan lupalah sekalian perkara ketetapan Allah. Sekalian perkara, jangan totok pada hak benda salah ni. Tapi bila sebut kata sekalian perkara, masuk tak benda salah ni? Masuklah juga. Ada ni. Kita kena sebut secara ijmal, cara kasar. Macam beginilah. Kalau orang tanya kita lah, babi tu siapa yang buat? Ada kilang buat babi? Tak ada kilang buat babi. Tapi punya kata sekarang babi mahal. Sekarang ni babi mahal. Jadi kalau tanya babi siapa buat, kita akan jawab secara umum, sekalian binatang yang ada Allah yang buat. Dengar tak? Sekarang ni babi tu siapa buat? Jawapan direknya babi tu Allah buat. Itu jawapan direct. Tapi jangan jawab seumpama tidak ada adab. Kita jawab secara ijmal, sekalian binatang yang ada makhluk Allah Ta'ala belaka. Tu. Ada ni. Jadi kalau kita bicara perkara buruk, perkara yang salah, kita bicaralah dari segi syariatnya. Tapi di penghujung, kita jangan lupa segala perkara yang berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ni bukan sebut atas nama keburukan yang kita duk bicara sebelum, tetapi segala ni termasuk hak kita duk bicara keburukan tu. Dia kena jaga adab. Mana ni? Tetapi memang kalau dalam FB, kalau sebutlah perkara yang berlaku yang buruk tu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang akan respon pelbagai. Ayat-ayat respon tu makna ayat-ayat yang berat belakalah. Ayat berat. Ayat-ayat ni ada belaka ni. Jangan kecam kepala bapak hang. Ni pula jangan kecam tengkorak hang. Hang belaka ni. Ada satu tu nama Haji, ada satu tu nama orang perempuan. Hebat. Orang sekarang duk bincang bab perkara agama, tapi dia penuh dengan makian. Kalau dia bicara perkara dunia, dia duk bahas bab bola ke, lepas tu dia maki hamu bab bola ni berdosa juga. Bukan kata halal, tapi sedang molek dah dengan bola.
Dengan sedang boleh dengan bola. Tapi yang salah faham ni. Bukan kata kalau bola, kita boleh makan hamun. Salah sangat makan hamun tu berdosa. Tapi, lah, sesuai dengan barang tu. Ni duk bincang bab agama ni. Tapi makan hamun. Tu kata pelik juga. Tapi memang kalau ada dia DJ, dia ada sentuh sedikit lah. Disentuh tu comel tau. Macam tadilah disentuh. Dia duk bahar. Lepas tu dia pun katalah. Kata seumpama tadi. Sekalian yang berlaku adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang orang faham. Maksud dia termasuk cerita buruk tu. Memang orang faham gitu. Sebab dia bicara bab perkara buruk. Dia pun cerita molek. Ambil pengajaran. Di penghujung tu dia tambah, jangan lupa sekalian yang berlaku ketetapan Allah. Orang kutuk habis-habis tu. Orang kutuk habis-habis. Sebab apa? Memanglah maksudnya termasuk pembicaraan buruk yang sedang dibicarakan. Betul tak? Tapi di hujung tu dia hanya menyebut sekalian perkara ketetapan Allah. Memanglah termasuk perkara buruk ni. Memang kena kecam sungguh lah. Memang kena kecam. Hak batin hakiki, hak rukun yang keenam, hak ni ramai orang tolak. Dia hanya ambil hak zahir sahaja. Dia tak ambil hak batin hakiki. Ada ni. Hak ambil batin hakiki sajanya, hak zahir ditolak. Akhirnya jadi Jabariyah. Akhirnya mudah-mudah perkara yang buruk hak Tuhan. Dia mudah gitu. Ini kata ada dua golongan ni. Yang tolak hak batin hakiki, ada hak tolak hak zahir, hak majazi. Kita ahli sunnah berpegang kedua-dua. Sebab ayat Al-Quran menyandarkan kedua-dua. Hak zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Itu zahir. Hak batin hakiki, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Istighna dan iftikar kita akan bicara. Istighna iftikar ni termasuk di dalam tu adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Sekalian ketetapan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Itu batin hakiki. Hak zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdikan diri akan Allah sendiri yang memilih. Sendiri memilih dengan sebebas-bebasnya. Ada orang paksa kita belajar? Tak ada. Ada orang paksa kita semayang? Tak ada. Ada orang paksa kita baca Quran? Tak ada. Tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada yang terpaksa secara hak tak nampak. Ada? Kaki tu dia bergerak lagi ke masjid. Ada? Tak ada. Maknanya belajar ke semahyang ke baca Quran ke berzikir ke, hamba memilih sebebas-bebasnya dan hamba melakukan sebebas-bebasnya itu pada zahir. Dan ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada perbuatan ikhtiariyah, serta ahli sunnah berpegang diri pilihan dan perbuatan hamba tetap kembali kepada qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kedua-dua ayat Al-Quran kena himpun, kedua-dua kena campur, kedua-dua ayat Quran. Ayat Quran cerita hak zahir pun kita berpegang, ayat Quran cerita hak batin pun kita berpegang. Adapun Jabariyah hanya ambil hak batin hakiki, Qadariyah hanya ambil hak zahir sahaja. Okey, selesailah hak bab ikhtiar dan usaha ni. Kita masuk pada tajuk sifat Rasul. Tapi insya-Allah menghadapan saya akan undur baliklah sedikit lagi hak bicara berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah, termasuk hak saya sebut sebenarnya nak baca di nota kaki nombor 1 di muka surat 7. Dan wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara, 4 sifat: sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Wallahu a'lam.